عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih ayahanda pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap, yang amat berhormat Presiden, timbalan Presiden, naib Presiden, ahli majlis tertinggi UMNO, ketua wanita, ketua pemuda, ketua putri, perwakilan sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Dan tak dilupakan juga kepada pengurusi perhubungan negeri Perlis dan kepada naib pengurusi perhubungan iaitu ketua bahagian saya dan sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sesungguhnya kami menguji kalian semua dengan perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang baik sebagai satu fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijrah, ketika memberi ulasan pada ayat ini, kata beliau, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia ada dua jenis. Ada fitnah yang berbentuk kebaikan, ujian kesenangan, ujian kemenangan, ujian kekayaan, ujian kejayaan. Dan pada masa yang sama ada juga di sana fitnah yang buruk, yakni ujian perpecahan, ujian pergaduhan, ujian perselisihan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada di zaman itu pada hari ini. Saya berdiri di sini bukan untuk menyatakan kebaikan sepenuhnya tentang kita, dan bukan untuk menyatakan keburukan sepenuhnya tentang pembangkang. Tetapi saya berdiri di sini sebagai seorang Muslim. Saya berbangga dengan bangsa saya dan saya berbangga dengan agama saya. Bila kita bercakap tentang Islam, Islam mendahului segala kepentingan. Islam mendahului kepentingan kedudukan. Islam mendahului kepentingan kekuasaan. Islam mendahului kepentingan kemenangan dan kejayaan. Bila kita bercakap tentang Islam, kita bermuhasabah. Saya semalam mendapat beberapa pendapat dan pandangan melalui bloggers, Twitter dan sebagainya, yang cuba membezakan antara Perhimpunan Agung UMNO dengan Muktamar PAS baru-baru ini. Kata mereka, Perhimpunan Agung UMNO banyak berbicara dan bersifat menyerang PAS, menyerang Pakatan Rakyat, menyerang DAP. Sedang Muktamar PAS banyak berbincang isu-isu dalaman dan hala tuju parti. Jawapan saya kepada mereka dalam keadaan saya bermuhasabah. Jawapan saya kepada mereka, selama puluhan tahun ini, kalian menyerang kami dengan pelbagai perkataan. Kalian menyerang kami dengan perkataan zalim yang masih subjektif pengertiannya. Kalian menyerang kami dengan perkataan makan duit rakyat. Kalian menyerang kami dengan perkataan korupsi. Kalian menyerang kami dengan perkataan kroni. Kalian menyerang kami dengan perkataan rasuah. Kami berdiri di sini berbincang, cuba untuk menjawab. Cuba untuk memberi penjelasan kepada rakyat, untuk memastikan liputan ini disebarkan secara meluas dengan cara yang adil. Kita buat perbandingan semalam. Saya tertarik dengan penjelasan yang mengusulkan cadangan yang berkaitan dengan usul ekonomi, Datuk Idris Jusuf membuat perbandingan, menyatakan kejayaan negara kita pada hari ini di tahap yang membanggakan. Dan pada masa yang sama saya bermuhasabah,
Dan saya ingin kita semua yang berada di sini bermuhasabah. Kita masih ada kelemahan. Kelemahan ini sama-sama kita berpautan, berpegang tangan, perbetulkan. Lengkapkan, sempurnakan. Kita ada kesalahan, kita ada kesilapan. Kita manusia yang tak bebas daripada kezaliman, kesilapan dan kesalahan. Saya hairan apabila teman-teman kita di sebelah sana seringkali menyebut kerajaan zalim. Adakah mereka menyebut tentang kezaliman diri mereka? Saya nak bawa firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang mana mereka itu beriman dan iman mereka tidak diseliputi ataupun tidak diselimuti oleh kezaliman. Mereka itulah golongan-golongan yang mendapat keamanan dan mereka itulah golongan-golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersedih hati. Bersedih, semua pakaian bersedih. Mereka bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah?" Siapakah daripada kalangan kami yang bebas dirinya daripada sebarang kezaliman? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mengakui di dalam diri mereka, setiap diri mereka ada kezaliman. Kata Nabi memberikan penjelasan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala maksudkan kezaliman di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sendiri yang mulia kedudukannya, yang sebahagian besar daripada yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi larang kita mencerca mereka, yang Nabi memerintah kita mengikuti petunjuk mereka, mengakui ada kezaliman, maka tidak hairan bahkan kita dituntut untuk mengakui diri kita ada kelemahan, diri kita ada kekurangan, diri kita ada kezaliman, dan kita sentiasa berusaha untuk melakukan perubahan dan transformasi. Jadi kita minta teman-teman kita di sebelah sana juga mengakui kezaliman, mengakui kelemahan. Ini tidak. Puluhan tahun mereka berbicara tentang kita. Semua perkataan-perkataan yang dikeluarkan, kebanyakannya menceritakan keburukan kita, menceritakan kelemahan kita, menyebarkan persepsi yang negatif dan keburukan tentang kita. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Fadhil Ustaz Effendi sebentar tadi telah menjelaskan tentang isu doa, isu pelbagai isu dan sebagainya. Cuma saya nak mengambil kesempatan di sini untuk menayangkan beberapa video yang mana mungkin telah diperjelaskan sebahagian besar daripadanya, tetapi saya ingin kita semua berfikir, adakah kita ingin keadaan seperti ini berterusan? Umat Islam terus berpecah, menghukum sesama sendiri, memurtadkan sesama sendiri, menzalimkan sesama sendiri, dan kemudian mendoakan kehancuran, dan kemudian membawa ideologi yang sesat lagi menyesatkan. Kita mulakan dengan video tuan-tuan dan puan sekalian berkenaan dengan doa kehancuran untuk UMNO dan Barisan Nasional. Saya nak kita tengok, kemudian kita lihat bagaimana Islam memberikan penjelasan tentang isu doa yang seperti ini. Silakan. Ya Allah, hukumkan UMNO. Ya Allah, hukumkan UMNO BN. KOBN. KOBN. BNKO. KOBN. BNKO. KOBN. BNKO. Dalam pilihan raya ke-13 ini, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan kami ke Putrajaya, ya Allah, dengan begitu sekali mudah dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Kalaulah kami salah, kalaulah kami pernah tenggelamkan Firaun di dalam laut, kamu telah izin kepada bumi-Mu telan korun, ya Allah. Kamu telah laknatkan Namrud dan begitu juga Abu Lahab. Maka sungguh mudah untuk kamu bagi menjalankan UMNO dan BN dalam pilihan raya yang ke-13. Tidak larat kami nak lihat anak-anak kami dengan suasana yang tidak selamat di dalam rumah dan di luar rumah, dengan ragul bunuh bakar cincang manusia, dan begitu juga dengan bermacam-macam kinayah, dan begitu juga dengan macam-macam, ya Allah, risuah. Ya Allah, habislah negara kami ini dijual oleh UMNO
Singapura ada Habib, ya Allah. Batu putih-putih, ya Allah. Mata, ya Allah. Tanjung Pagar, rapat ke pagar, ya Allah. Hancur, hanyut pembayang pian. Amin. Sidang hadirin, tuan-tuan dan muslim, kita melihat video sebentar tadi. Saya berbicara di sini dari dua perspektif. Satu, tidak ada masalah, kita bermuhasabah. Mungkin kita ada kelemahan dan kekurangan yang perlu kita perbetulkan. Sebagai seorang insan yang tak bebas daripada kezaliman, yang tak bebas daripada kelemahan. Saya nak sedarkan diri saya dan kita semua di sini serta sahabat-sahabat kita di luar sana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam mesti melakukan kesilapan, pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan dan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita seringkali digambarkan melakukan kesilapan dan kesalahan, adakah mereka tidak pernah melakukan kesilapan dan kesalahan? Makhluk apa yang tak melakukan kesilapan dan kesalahan? Alien ke? Ini manusia, malaikat yang tidak bebas, yang tidak melakukan kesilapan dan kesalahan. Kerja mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka-mereka yang mendoakan kita ini adalah malaikat? Tidak. Tidak. Adakah mereka-mereka yang mendoakan kita ini para nabi dan rasul? Tidak. Jadi muhasabah kepada kita satu. Kedua, apabila doa ini diterbitkan, kita juga perlu faham kaedah untuk kita memberikan penjelasan. Ada mungkin kita bermuhasabah juga. Kita mengatakan tak boleh doa. Tak boleh doa kezaliman kepada orang lain secara mutlak. Doa hancur kepada orang lain, keburukan secara mutlak. Tidak. Kita tidak katakan tidak boleh doa kehancuran kepada orang lain secara mutlak. Tidak. Dalam Islam ada ruangan-ruangan yang tertentu yang diberikan dan disediakan. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. 70 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dibunuh. 70 orang pakar Al-Quran dibunuh. Ditipu. Mereka datang kepada Nabi meminta agar Nabi menghantar pakar-pakar Al-Quran sampai di tengah jalan mereka bunuh. Maka Nabi SAW doakan laknat ke atas mereka. Di dalam setiap salat Nabi selama 1 bulan. Doa di dalam qunut nazilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menegur tindakan Nabi. Nabi menghentikan perbuatan tersebut setelah itu. Maka ada ruangan. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, cuma saya katakan di sini, pertama sekali kezaliman itu telah jelas. Berlaku pembunuhan ke atas sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jelas. Kemudian doa Nabi secara khusus kepada orang yang melakukan kezaliman tersebut. Nabi sebut nama one by one. Sekarang ini doa yang dibacakan disebut perkataan umum, amma secara umumnya. Adakah kita semua di sini tuan-tuan dan puan sekalian menzalimi mereka? Adakah kita semua di sini tuan-tuan dan puan sekalian menghancurkan mereka? Adakah kita semua di sini rasuah tuan-tuan dan puan sekalian? Tidak. Jadi kaedah dalam berdoa tak betul. Mereka berkata, tidak, di sana ada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, di sana ada sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dilantik menjadi gubernur oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dituduh oleh salah seorang rakyatnya bahawasanya beliau tidak baik dalam urusan pentadbiran negaranya. Dituduh. Maka beliau mendoakan orang tersebut dengan perkataan yang sangat berhati-hati walaupun dituduh secara berhadapan. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Beliau mendoakan apa tuan-tuan dan puan sekalian? Allahumma in kana hadza kadhiba. Ya Allah Tuhanku, sekiranya lelaki ini berdusta, sekiranya dia guna. Tuan-tuan, maka dia doa, panjangkanlah usianya, panjangkanlah kefakirannya, timpakanlah ke atasnya fitnah sekiranya dia berdusta. Maka orang temui lelaki tersebut puluhan tahun selepas daripada itu dalam keadaan yang sangat-sangat tua, sangat-sangat fakir, disebut sehingga bulu matanya jatuh ni, bulu mata panjang jatuh. Dan duduk di tepi jalan, wanita-wanita yang lalu lalang dia mengorak. Dan wanita-wanita yang lalu lalang disebut, minta maaf disebut, dirabanya. Bila orang tanya dia, mengapa kamu berlaku seperti ini? Katanya, aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat pemimpin yang dituduh. Pada hari ini pemimpin kita dituduh. Pemimpin boleh doa dengan doa yang seperti itu.
Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, pemimpin kita tidak mendoakan mereka seperti itu. Pemimpin kita mendoakan agar mereka diberi petunjuk. Pemimpin kita mendoakan agar mereka diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga mereka menggunakan hadis Sa'id ibn Zaid. Yang mana Sa'id ibn Zaid ni ada tanah, datang seorang perempuan, dia ambil tanah Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ambil semula tanahnya. Wanita ini melaporkan kepada gubernur, menuduh Sa'id ibn Zaid mengambil tanahnya, haknya. Maka Sa'id ibn Zaid berkata, Allahumma in kana hadhihi kadhibah, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya wanita ini berdusta. Kata Sa'id bin Zaid, butakanlah matanya, fa'ammi basaraha, butakan matanya. Waqtulha fi ardiha, bunuhlah dia di tanahnya yang diambil tadi ni. Dan orang menemui wanita tersebut beberapa tahun selepas itu, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam keadaan yang buta matanya. Dan dia jatuh ke dalam lubang, dia jatuh ke dalam sebuah lubang di tanahnya sendiri, mati dia. Jadi ini mereka menggunakan doa ini untuk mengharuskan doa kehancuran. Ini sebenarnya merupakan kaedah yang salah dalam membentuk satu hukum. Pertama sekali dalam Islam, kalau ada doakan kehancuran, kezaliman mesti pasti, mesti ada bukti. Satu. Keduanya di dalam Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, letak perkataan sekiranya. Sekiranya kita masih dalam keadaan yang tidak pasti. Sedangkan dalam doa tersebut langsung tidak memiliki perkataan sekiranya. Sedangkan di dalam Islam, yang ketiga, kita dituntut memaafkan. Sedang apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum qisas, hukum balas semula, bila bunuh dibalas, bila nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, kalau dicabut mata, dibutakan mata temannya, dibutakan semula matanya. Di penghujung Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah berfirman, wa an ta'fu khairal lakum, kalau kamu memaaf itu yang terbaik bagimu. Maka Islam menuntut sifat memaafkan. Tuan-tuan, saya menyeru, kita maafkan mereka, setuju atau tidak? Kita maafkan mereka. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, itu poin yang ketiga saya. Yang keempat, apa yang saya nak katakan di sini, khusus berkenaan dengan pemimpin. Tadi umum. Berkenaan dengan berkata tentang pemimpin. Bercakap tentang pemimpin. Manhaj Al-Quran, manhaj As-Sunnah, dan merupakan pendirian Ahlus Sunnati wal Jamaah zaman berzaman. Kalau di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Musa dan Harun kepada Fir'aun, perkara ini dibahaskan oleh Datuk Alwi baru-baru ini, ketika membahas usul ucapan presiden, menyatakan bahawasanya Allah firman kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu sifatnya melampaui batas. Melampaui batas, mengakui Tuhan, menzalimi rakyatnya dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman kepada Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut, agar Fir'aun mendapat peringatan dan lahir perasaan takut kepada Allah. Cakap kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik. Itu manhaj Al-Quran. Bercakap dengan pemimpin, bercakap dengan ketua, bercakap dengan ulil amri, dengan perkataan-perkataan yang baik. Kita berkata kita nak berhukum dengan hukum Al-Quran, kita berkata kita nak berhukum dengan hukum As-Sunnah. Praktikkan akhlak dan sikap ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu juga kalau kita lihat di dalam As-Sunnah, petunjuk sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat Nabi dalam berkomunikasi dengan pemimpin, dalam berkomunikasi dengan sesama mereka, khalifah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Uthman, dengan Abu Bakar, dengan Ali bin Abi Talib, Usamah ibn Zaid, contohnya Usamah ibn Zaid. Orang suruh Usamah bin Zaid ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia adalah cucu angkat Nabi, anak kepada Zaid ibn Harithah, disebut namanya sebentar tadi. Anak kepada Zaid bin Harithah, di mana dia adalah cucu angkat kesayangan Nabi SAW. Di zaman pemerintahan Utsman yang berlaku pergolakan, pertembungan pendapat dan pandangan, berlaku pembunuhan, huru-hara dan sebagainya, bukan kerana kelemahan Utsman, tetapi kerana karakter Utsman itu lembut, maka golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam mengambil kesempatan. Orang kata kepada Usamah, Usamah, kamu pergi tegur Utsman, pergi cakap kepada Utsman, apa punya teruk pemerintahan ini? Apa kata Usamah? Kata Usamah, aku telah pergi bertemu dengan Uthman.
Mereka bertanya kepada Usama, kamu cakap apa? Dia kata Usama, apa perlu aku maklumkan kepada kalian? Bukan syarat apa yang aku nasihatkan kepada Uthman, aku khabarkan kepada kalian. Untuk apa aku khabarkan kepada kalian? Untuk populariti? Untuk kedudukan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini manhaj, cara, prinsip para sahabat Nabi yang kita diperintah untuk mencontohi dan mengikuti jejak langkah mereka. Begitu juga para ulama ahli sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Saya nak bawa benda ni bagi kita ada bukti, bagi kita ada nas, bagi kita ada dalil. Siapa ikutan kita? Tuan-tuan, Imam Ahmad ibn Hanbal ditangkap oleh pemimpinnya sendiri, Khalifah Ma'mun. Ditangkap, disiksa, dipaksa, tukar akidahnya, pendirian akidahnya. Dalam isu berkenaan dengan Al-Quran itu kalam Allah atau Al-Quran itu makhluk. Ini pendetilan, saya tak mau masuk isu tersebut. Cuma dia ditangkap, dia disiksa, dipenjarakan. Orang datang bertemu dengan dia, wahai imam, apa doa kamu kepada pemimpin? Tuan-tuan dan puan sekalian, ini dahsyat. Ditangkap, disiksa, dipaksa tukar akidah, tak berlaku dalam negara kita. Bahkan kita tangkap orang dalam isu yang rosak akidah, kita datangkan pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama Islam untuk perbetulkan akidahnya. Sedang ulama dulu ditangkap, suruh tukar akidah. Tuan-tuan, apa kata Imam Ahmad? Lau kanat li da'wah mustajabah la da'autu lis-sultan. Kalau sekiranya aku ada doa yang mustajab, yang Allah akan makbulkan, nescaya aku akan doakan untuk kebaikan pemimpinku. Itu sikap Imam Ahmad. Tuan-tuan, Al-Imam Fudail ibn Iyad yang datang setelah Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Fudail ibn Iyad, dia berkata dengan perkataan yang sama. Orang tanya kepada dia, wahai Imam, kamu ada doa yang Allah makbulkan, mengapa kamu tak doa untuk diri kamu? Mengapa kamu doa untuk pemimpin? Katanya, kalau aku doakan untuk diriku, doa yang mustajab ini, kalau Allah makbulkan, ianya hanya untuk kebaikan diriku dan teman yang berada di sekelilingku. Tapi kalau sekiranya aku doakan kebaikan untuk pemimpin, kebaikan pemimpin adalah untuk kebaikan rakyat secara keseluruhannya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berkata lagi Al-Imam Al-Barbahari yang datang selepas daripada mereka. Al-Barbahari, bukan Barbarian, Al-Barbahari. Dalam kitabnya yang popular, Syarhus Sunnah, yang menyusun akidah prinsip ahli sunnah wal jamaah, membezakan prinsip ahli sunnah dengan prinsip ahli bid'ah. Antara perbahasan yang jelas, poin yang jelas, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahib hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu ahlus sunnati insyaallah. Apabila kamu melihat orang mendoakan keburukan untuk pemimpin, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan apabila kamu melihat orang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Ini penjelasan Al-Imam Al-Barbahari, Imam Ahlu Sunnati wal Jamaah. Saya bukan mengungkapkan perkataan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk pemimpin kita pada hari ini saja. Bahkan ini adalah praktik para ulama Ahlu Sunnati wal Jamaah zaman berzaman. Jadi saya hairan teman-teman saya yang nak berjuang, yang nak menegakkan Islam, mengapa akhlak Islam ini tidak dipraktikkan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Bahkan lebih parah daripada itu, video yang kedua, kita dimurtadkan. Sila tayangkan. Tak keluar suara. Islam. Maka UMNO agama apa? Main balik. Bila UMNO buang Islam daripada dasar hidup dia. Baik, bila UMNO buang Islam, maka UMNO agama apa? Saya ulang sekali lagi, bila UMNO tolak Islam dari dasar hidup dia, maka agama apa yang UMNO pakai? Agama Islam Al-Quran. Bila UMNO tolak Islam dalam dasar parti dia, maka UMNO sama ada Kristian ke, Buddha ke, atau tak ada agama. Timbul masalah murtad.
murtad ni kabarnya, oi Kristian, padri-padri dia. Saya nak kata tidak. Dia menjadi orang Melayu murtad ni kerana orang Melayu sendiri memperlekeh Islam. UMNO tolak Islam, maka nampak dia lekeh, memperlekehkan Islam. Dia buang Islam macam benda lekeh, benda salah. Mana sudah habis tempoh, macam ubat habis tempoh, buang. Islam dah habis tempoh, UMNO buang. Jadi bila UMNO buang Islam, agama apa Melayu? Agama apa UMNO? Nak kata Islam, dia tak boleh dah, dia buang Islam. Kita doakan Allah Ta'ala buka pintu hati dia. Okey, Teruskan. tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena hati-hati. Ini kenyataan yang bijak sebenarnya. Bijak dalam erti kata tidak disebut secara langsung UMNO itu murtad. Ini dipanggil salah satu kaedah dalam bercakap dan mematahkan hujah, dipanggil satu ilmul kalam ataupun mantik. Ilmu mantik. Ilmu mantik ini dia ada muqaddimah dan dia ada natijah. Dua muqaddimah dan satu natijah. Contoh saya bagi untuk kejelasan. Perkara yang memabukkan adalah haram. Itu muqaddimah pertama. Kedua, arak itu memabukkan. Maka natijahnya arak itu haram. Jadi yang disebut tadi dia tak kata UMNO murtad. Dia tak sebut. Yang dikatakan di situ memperlekehkan Islam adalah murtad. Ya, satu muqaddimah. Muqaddimah yang kedua, UMNO tolak Islam, bererti UMNO memperlekehkan Islam. Tapi dia tak bagi natijah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, natijah daripada perkataan tersebut sangat jelas, iaitu menghukum UMNO apa? Murtad. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu hukuman yang sangat berat. Menghukum orang lain murtad. Bila dikatakan kepada mereka, kami tak hukum UMNO, orang ahli-ahli UMNO, kami menghukum parti itu. Tuan-tuan, mana mungkin tertegaknya sebuah parti tanpa ahli? Takkan wujudnya sebuah parti tanpa ahli. Jadi ahli UMNO 3 juta lebih, adakah murtad? Adakah memperlekehkan Islam? Sedang dalam fasal 3 dalam perlembagaan kita, perlembagaan UMNO, tuan-tuan dan puan sekalian, menegakkan, mempertahankan dan mengembangkan Islam. Dan itulah yang sedang kita lakukan. Zaman berzaman. Kalau dilihat asas kepada Islam disebut di dalam hadis, bunyal Islam ala khams. Dibinanya Islam atas 5 perkara. Ulama bahas mengapa Nabi gunakan perkataan binaan. Dibina, mengapa? Kerana para ulama berkata Nabi guna perkataan dibina bermaksud itu asas kepada Islam. 5 perkara apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Adakah kita tidak laksanakan hal ini? Kita laksanakan. Kita bentuk dan tubuhkan JAKIM. Kita adakan wujud bahagian penyiasatan ataupun kajian akidah. Membicarakan tentang akidah. Kita tahan golongan Al-Arqam dulu atas penyelewengan akidah. Kita pernah tahan Ayah Pin. Kita pernah tahan Kahar yang mengaku menjadi Rasul Melayu. Ajaran-ajaran sesat yang lain. Syiah kita cuba benteraskan. Ini pertahankan akidah. Kita lakukan dan kita laksanakan. Kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, salat. Salah. Apa yang tidak kita lakukan tentang salat? Mungkin kita kena muhasabah diri kita untuk memperkemaskinikan salat kita. Tetapi dari sudut dasar kerajaan, usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan, kempen salat, mendirikan infrastruktur untuk memudahkan masyarakat bersalat, azan dilakukan secara terbuka. Ini syiar Islam menunjukkan dilaksanakan secara terbuka. Ketiga, zakat. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita tak lakukan tentang zakat? Pengurusan zakat kita antara yang terbaik dan terulung di dunia. Tuan-tuan dan puan sekalian, kempen zakat, kempen kutip bayar zakat, kempen agihan zakat. Cuma ada beberapa perkara yang kita perlu perbetulkan. Ini masa ini saya nak sahut apa yang disebut oleh Ketua Pemuda berkenaan dengan pengagihan zakat. Nanti saya akan sebut di akhir insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu puasa. Syiar Islam dilaksanakan secara terbuka. Majlis-majlis berbuka puasa. Di bulan Ramadan Al-Mubarak, salatut tarawih diimarahkan masjid. Tuan-tuan,
Banyak program-program sedekah di bulan Ramadan Al-Mubarak membuktikan syiar Islam yang besar ini dilaksanakan secara terbuka. Haji, kita nak cakap apa? Nombor satu pengurusan haji terbaik di dunia adalah tabung haji. Tepukan kepada dan ucapan tahniah kepada Menteri Agama kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bunian Islam itu, asas Islam kita dah laksanakan. Jadi jangan tuduh kita dengan perkataan yang bersifat umum. Tolak Islam, memperlekehkan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena berhati-hati. Ya. Ya Syekh, susah sangat saya nak menahan ni. Memang usul lain ni boleh kita tahan, mai usul agama ni gaya nak tahan dia buat keluar hadis ni. Tapi Syekh teruskan dan ya Syekh tengok masa-masa kawan lain pun dia buat keluar macam-macam lagi. Saja. Allah Akbar, susah. Allah duga saya ni. Teruskan Syekh. Jadi 5 minit Syekh. okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini ideologi kafir mengkafir. Yang kita tidak redai ianya berada di dalam hati kita. Kita tak redai orang-orang kita bersifat kafir mengkafir seperti yang ditunjukkan oleh mereka. Cukuplah amanat seorang tuan guru belasan tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin puluhan tahun lalu, yang mengakibatkan perpecahan berlaku di kalangan umat Islam. Berpecah dalam salat. Salat lain imam tak boleh, tak sah. Berimamkan orang UMNO. Perkahwinan yang cuba dibatalkan kerana tak sah dinikahkan oleh juru nikah UMNO. Makanan sembelihan tak sah dimakan kerana disembelih oleh orang UMNO. Menghadiri jenazah, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh hadiri jenazah kerana jenazah itu adalah orang UMNO. Cukuplah perpecahan yang seperti itu. Kita tidak mengkafirkan mereka dan saya menyeru, jangan ada perkataan kafir mengkafir. Saya menyeru, kita UMNO jangan keluarkan perkataan kafir mengkafir. Dan itulah yang kita cuba praktikkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sidang hadirin, tuan-tuan, kata Nabi di dalam hadis, kita kena ingat kata Nabi di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat ilaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tidaklah seseorang itu dia tuduh orang itu fasik dan dia tuduh orang itu kufur, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya sekiranya orang tersebut tidak seperti itu. Yang ini kita kena hati-hati. Mereka tuduh zalim yang masih luas tafsirannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena clearkan. Berikan bukti, berikan dalil. Berikan fakta, jangan bentuk persepsi yang salah dalam minda rakyat. Rakyat perlu faham pada hari ini. Pada hari ini kita ada media yang pelbagai, media arus perdana, media alternatif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Manfaatkan media alternatif, media arus perdana untuk kita menyebarkan perkataan yang benar, untuk kita bercakap al-haq, untuk kita menyampaikan kebenaran, bukan berita-berita palsu. Jangan hanya mendapat dan mendengar sesuatu berita, terus sahaja kita menyebarkan berita tersebut tanpa mengenal pasti dan tanpa menganalisa. Kata Nabi di dalam hadis, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu dikategorikan sebagai pendusta sekiranya dia sebarkan semua benda yang dia dengar. Hati-hati dengan retweet. Asyik dapat cerita, asyik dapat berita, retweet, dia retweet cepat tanpa dia mengetahui kesahihan, keabsahan sesuatu cerita yang dia sebarkan. Kerana kita akan dituduh pendusta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk penutup dan penggulungannya. Alhamdulillah. Ya Syekh, ya. Saya ada beberapa cadangan, ada 10 cadangan di sini. Ada. Syekh, sikit. Tak 10, tak 10. Tepati masa itu adalah ajaran Islam. Iya. Alhamdulillah. Muhasabah. Terima kasih. Amin. Okey, sikit tuan. Pertama sekali, untuk kita berhadapan dengan zaman ini, tuan-tuan dan puan sekalian, zaman fitnah ini, satu yang pertama sekali saya nak sarankan diri saya dan kita semua, kita semarakkan suasana ilmu. Ilmu pengetahuan. Kita perlu ada ilmu untuk bercakap. Kita perlu ada ilmu untuk mengulas. Jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak memiliki asas, jangan kita mengulas. Jangan kita jadi golongan yang Nabi gambarkan sebagai arwaibidah. Saya nak baca hadis ini. Kata Nabi di dalam hadis, sayati 'alan nas sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq,
ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قالوا يا رسول الله من هم الرويبضة قال الرجل تافه يتكلم في أمر العامة. Maksudnya akan datang kepada manusia zaman-zaman yang dipenuhi dengan penipuan. Orang yang bercakap bohong dikatakan dia bercakap benar. Orang yang bercakap benar dikatakan mereka itu pendusta. Orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Pengkhianat dikatakan amanah. Pada ketika itu akan berkata-katalah satu kelompok manusia yang bernama Ar-Ruwaibidah. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah itu Ar-Ruwaibidah? Kata Nabi, seorang lelaki yang lekeh, yang tidak memiliki ilmu, tapi dia cuma bercakap tentang urusan manusia. Kalau tak faham tentang ekonomi, jangan bercakap tentang ekonomi. Kalau tak faham tentang bajet, jangan bercakap tentang bajet. Kalau tak faham tentang agama, jangan bercakap. Kita biarkan ahli ilmu yang pakar dalam bidang masing-masing, yang menguruskan pentadbiran negara untuk terus memberikan penjelasan kepada rakyat tentang isu dan hal yang seperti ini. Itu satu, semarakkan suasana ilmu, semarakkan suasana ilmu. Yang kedua, apa yang saya nak cakap di sini tuan-tuan dan puan sekalian? Kita UMNO kita bawa teori nasihat. Nasihat ni kita jangan lihat dari perspektif yang sempit dan jumut. Masa habis dah ni? Habis lama dah. Tapi tak upaya duk berkeluar ayat Quran, berkeluar saya nak masuk tu biar. Jam tak ada kat sini. Kat saya ni sampai meletup dah komputer ni. Saya bagi ringkas sikit-sikit ya. Untuk cadangan lain tu buat cadangan bertulis. Okey. Okey sikit. Satu lagi. Satu lagi tak payah. Sikit. Okey. Ada kita kena taat pemimpin. Taat pemimpin. Saya pemimpin lah ni. Tak taat macam mana? Okey. Yang dimasukkan dengan teori nasihat, kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik untuk mereka. Kita bawa politik kasih sayang. Kita bukan bawa politik membenci. Kita dah ada skuad sayang. Kita manfaatkan, kita praktikkan bagaimana Islam mengajar didik kita teori kasih sayang. Antara contoh kasih sayang, saya nak ulas sedikit ucapan yang amat berhormat Presiden, yaitu memohon maaf kepada rakyat. Ini antara contoh yang terbaik untuk kita jadikan diri kita sifat dengan sikap memaafkan. Kerana sifat memaafkan ataupun memohon maaf itu salah satu pecahan daripada bukti kasih sayang. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak mau nak buat politik membenci seperti mana yang disebarkan oleh pihak mereka. Menuduh, menyebarkan tuduhan-tuduhan yang palsu dan sebagainya, yang tidak ada bukti, agar kita terus membenci pemimpin kita. Tidak. Lagi, saya nak bawa di sini lagi tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan cakap tak sebuah bikin. Saya minta maaf, ada daripada kalangan perwakilan kita di sini yang bercakap, kemudian disebarkan di dalam internet gambar-gambar beliau dan sebagainya. Gambar-gambar tersebut superimpose, tuan-tuan dan puan sekalian. Disebarkan. Kata mereka cakap tak serupa bikin. Saya nak cakap di sini berkenaan dengan cakap tak serupa bikin. Soal orang yang bercakap dia tak buat apa yang dia cakap, tu satu bab, tu kesalahan dia. Tapi kalau kebaikan yang dia cakap, kita yang mendengar, kita wajib ikut. Sifat orang yang beriman ini kata Allah, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar sesuatu perkataan dan dia ikut perkataan-perkataan yang baik. Soal dia tak buat, dia tak praktik, dia cakap tak serupa bikin, itu satu bab. Tapi kalau dia cakap benda baik, kita kena ikut ke tidak? Itu pendirian dan prinsip kita. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan dan puan sekalian, yang terakhir berkenaan dengan mentaati pemimpin. Mentaati pemimpin. Dalam berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang, kita tak mahu menjadikan diri kita digambarkan oleh Nabi di dalam hadis seperti serigala yang lapar. Serigala yang lapar, hadis yang dibacakan oleh ketua putri, tuan-tuan dan puan sekalian. Tidaklah maziban ja'ian ursila ila ghanamin. Ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mal wasyaraf lidini. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepaskan kepada seekor kambing lebih merosakkan ke atas kambing tersebut daripada sifat kerakusan seorang manusia yang dilepaskan kepada harta dan juga pangkat kedudukan terhadap agamanya. Maka kita muhasabah. Jangan semata-mata nak mempertahankan kedudukan, semata-mata kita menggadaikan pegangan agama. Kita menggadaikan perintah Allah agar mentaati pemimpin.
taati keputusan. Itu prinsip dan pendirian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita terima dengan redha. Dan yang terakhir, last, habis. Dah, saya bagi saya kena epak dah. Habis. Bekas imam pelih orang baik macam dia. Last Saya daripada bahagian arau, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak cadangkan dan kita nak lancarkan satu kempen mulutnya. Tak payah keluar duit. Kempen mulut sahaja. Kita kata kempen ayat liong lah. Kempen ayat liong. Iaitu kempen Satu Malaysia Tolak Fitnah. Jadi bila saya sebut Satu Malaysia Tolak Fitnah, kita sebut beramai-ramai. Satu Malaysia tolak fitnah. Satu Malaysia tolak fitnah. Satu Malaysia tolak fitnah. Ya, kita tolak fitnah. Wallahu alam, bahagian arau menyokong.